Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini kita baca ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana kabura 'alaika i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqah fil ardi aw sulaman fis sama' fata'tiyahum bi ayah walau syaa Allah lajama'ahum 'alal huda fala takunanna minal jahilin. Sadaqallahul azim. Wa in kana kabura 'alaika i'raduhum, dan jika perbuatan mereka berpaling daripada menerima apa yang kau bawa wahai Muhammad terasa amat berat kepadamu, fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ardi, maka sekiranya engkau sanggup mencari satu lubang di bumi untuk menembusi ke bawahnya, au sulaman fis sama'i, atau satu tangga untuk naik ke langit, fata'tiyahum bi ayah, supaya engkau bawakan mukjizat kepada mereka, cubalah lakukan jika engkau sanggup. Walau sya'allahu lajama'ahum 'alal huda, dan sekiranya Allah menghendaki, tentulah dia himpunkan mereka atas hidayah petunjuk. Tetapi Allah tidak menghendaki begitu. Fala takunanna minal jahilin, oleh itu janganlah engkau menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil. Ayat sebelum ni menyatakan Nabi kita amat berduka cita di atas sasaran dakwahnya yang tidak mengikuti dakwah Nabi SAW. Nabi menyatakan bagaimana dunia dan apa yang seharusnya kita lakukan di dunia ini. Nabi perkenalkan dunia ini tidak lebih daripada satu mainan yang tidak mempunyai nilai yang berat, kecualilah bagi mereka yang menjadikan dunia sebagai jalan ke akhirat. Namun begitu, kaum kafir tetap membohongi. Mereka katakan dunia adalah segala-galanya kepada mereka. Kemewahan hidup, memuja nafsu, minum arak, dan inilah kata mereka dunia. Jika gagal mendapatkan perkara-perkara yang seumpama ini, maka tidak ada makna lagi, sebab akhirat tidak ada. Tidak ada surga, tidak ada neraka. Nabi duka cita dalam perkara ini. Duka cita kerana mereka ditipu oleh kehidupan di dunia, sehingga akal mereka tidak dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Ayat menyatakan sebelum ini, qad na'lamu innahu la yahzunuka, kami tahu kamu duka cita dalam perkara ini. Tetapi Allah hiburkan, Allah beri tenangkannya dengan menyatakan Rasul-Rasul dulu pun macam tu juga. Kalau mereka boleh sanggup menghadapi suasana itu, maka mengapa kamu tidak boleh sanggup? Sedangkan kamu sama juga Rasul, sama Nabi dengan mereka. Kemudian dalam ayat ini meneruskan lagi bicara tentang perkara itu. Wa in kana kabura 'alaika i'radun, kalau terasa berat juga menghadapi perkara ini, walau bagaimanapun Nabi mahu juga, apapun keadaannya mahu juga manusia ini beriman. Mahu juga, biar berapa sekalipun harga bayarannya. Kalau mahu Nabi bekerja siang malam tak bekerja, tak rehat, Nabi sanggup berbuat begitu. Nabi sanggup. Kalau berapa pun bayarannya. Ini kerja iman, kerja dakwah, kerja para Rasul, ini adalah kerja yang sangat berat. Dan Nabi merasakan sangat berat jika kerja-kerja yang diamanah oleh Allah kepadanya ini tidak dapat diselesaikan sebagaimana dikehendaki. Ayat ini menyatakan wa in kana kabura 'alaika i'raduhum, jika perbuatan mereka berpaling daripada apa yang kau bawa itu wahai Muhammad terasa amat berat bagimu. Kalau terasa berat juga, ini masalah jiwa, masalah hati, masalah perasaan. Kadang-kadang orang bila dia hilang duit RM50 hilang, budak-budak kita kata tak apalah, pakcik gantilah. Berapa hilang? RM50, pakcik ganti pun dia menangis lagi. Dia menangis lagi sebabnya hilang dia punya banyak sangat. Kalau tak hilang jadi 100, kata dia.
Dah pakcik ni ganti dah RM50. Patutnya dia hilang dah RM50, RM50 jadi RM100. Tak boleh hiburkan juga perasaannya itu. Sebab apa? Sebab ni masalah jiwa. Jiwa amat sukar untuk diubati. Kalaulah Nabi merasakan berat juga, fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama. Dalam bahasa Arabnya, ini ungkapan dalam bahasa Arab ni. Ungkapan dia, kalau kamu terasa berat juga, kamu buat lubang dalam bumi, kamu masuk dalam bumi, kamu cari mukjizat. Cari mukjizat, kamu tunjuk kepada mereka. Ataupun kamu naik ke langit, kamu cari perkara-perkara yang ada mukjizat dalam langit itu, kamu tunjuk, pun tak berjaya juga. Tak berjaya. Sebab mereka ini masalah mereka tidak mahu. Alat-alat sudah cukup untuk mereka beriman, mukjizat sudah cukup, nabinya sudah cukup, suasana sudah cukup, akal sudah cukup, semuanya sudah cukup, tetapi hatinya tidak sedia menerima. Maka apapun yang kamu lakukan kepada mereka, tetap mereka tolak juga. Mungkin dalam bahasa Melayu kita tak ada ni. Kita nak cakap macam ni, nak cakap, kalau kamu nafaqah dalam bahasa Arab maknanya terowong. Fa in istata'ta, kalau kamu mahu buat mencari nafaqan fil ardi, lubang asal maknanya nafaqah ini lubang biawak. Biawak di padang pasir, dia ada lubang, dua lubang masuk dengan lubang keluar. Lubang masuk, lubang keluar, tujuannya kalaulah dia lari daripada musuh dia masuk dalam lubang ni, musuh dia kadang-kadang masuk lubang yang tempat dia masuk juga. Tapi belakang ni dia dah tahu, kalau dia masuk ni, musuh masuk, dia keluar ke lubang lain. Dia boleh menyelamatkan diri. Ingat-ingatnya dia ada dalam tu, tak ada dah. Ini namanya nafaq. Nafaq ni lah pula diambil perkataan ini jadi munafiqin. Sebab dia munafiqin ni dia bertalam dua muka. Munafiqin lain, di luar lain, dalam lain, namanya munafik. Di sini pula menyatakan, hey Muhammad, kalau kamu buat lubang dalam bumi, pergi cari benda-benda yang ajaib dalam bumi pun tak jadi juga. Orang Melayu kata kalau naik ke langit terjun turun pun tak dapat juga. Naik ke langit terjun turun, saya rasanya orang Kelantan dia bercakap macam tu. Naik ke langit terjun turun pun dia kata tak boleh dah. Maknanya besar sangat perkara ini. Au sulaman fis samai, ataupun sulam maknanya tangga, ataupun tangga untuk naik ke langit. Kamu naik ke langit, ini perkara besar lah ni. Jika ada seorang manusia dia boleh buat tangga naik ke langit, kemudian dia buat naik ke langit, dia cari barang atas langit ni bawa turun, ni bukti bahawa saya ni jadi rasul, saya ni jadi nabi, apa yang saya cakap ni benar, ni barang yang saya bawa turun. Tak pernah orang buat macam ni. Bila nak cari barang pergi naik ke langit, ni tangga yang saya buat, ini dia lubang saya buat sampai langit, sampai bumi yang ketujuh, saya pergi cari barang di sananya, ni dia mukjizat saya. Kalau begitu pun tidak jadi juga. Kamu tak boleh mempengaruhi hati mereka yang ingkarkan kebenaran ini. Walau sya'allahu la jama'ahum 'alal huda fala takunanna minal jahilin. Satu saja jalan yang boleh membawa mereka beriman dan tidak ada lagi jalan lain, iaitulah jalannya Allah pegang mereka ini, bawa mari, letak mereka dan masuk jadi mereka orang mukmin. Itu saja. Tuhan guna kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan boleh Tuhan gunakan kuasanya, kemudian jadikan semua manusia ini beriman. Itu saja jalannya. Kalau nak serahkan kepada manusia memilih sendiri beriman, maka mereka tidak akan memilih lagi. Orang ini tidak. Tetapi jika Tuhan mahu, Tuhan boleh buat sekelip mata saja semua orang kafir jadi mukmin semua begitu. Walau sya'allahu, kalaulah Allah mahu. Tapi Allah tak mahu. Allah tak mahu macam tu. Tak mahu macam mana? Tak mahu paksakan semua orang jadi mukmin. Habis dia tak mahu macam tu. Tuhan mahu serahkan kepada manusia, guna sendiri akal fikirannya. Apabila mereka gunakan akal fikiran, mereka menimbang di antara baik dan salah, kemudian mereka pilih yang baik. Mereka pilih di antara hak dan batil, lalu mereka pilih hak yang benar. Mereka pilih dengan kehendak mereka, bukan dipaksa oleh sesuatu di luar diri mereka. Tidak, akal mereka yang memaksa. Tuhan mahu begitu. Tuhan mahu manusia ini akalnya berperanan memilih yang benar. Jadi kalau mereka ini memilih untuk masuk neraka, itu masalah mereka. Tuhan boleh buat mereka ahli syurga. Ketika mereka cuba nak masuk neraka, Tuhan pegang tangan, masuk ke sini. Boleh begitu. Tetapi kalau itu pilihan mereka, sila, pergilah. Ini dalam masalah akidah. Ini namanya wasati fil aqidah.
kesederhanaan dalam akidah. Kita banyak dulunya bercakap sederhana dalam akidah, sederhana dalam syariat, sederhana dalam pemikiran, sederhana dalam kehidupan. Sederhana di dalam akidah ini ialah manusia ini tidak jabar. Tidak jabar maknanya tidak dipaksa memilih sesuatu. Sebab dia ada akal, tidak dipaksa. Dan manusia juga tidak dibiar sepenuhnya. Tidak macam orang tak ada akal gitu, seperti hayawan. Tidak. Manusia dijadikan dia wasati, tidak dipaksa sepenuhnya dan tidak dibiar sepenuhnya. Diduduk di antara, iaitu memberi peranan kepada akal untuk memilih sesuatu. Akal kepunyaannya untuk menentukan, bukan Allah yang menentukan baginya. Jadi kalau begitu, hidayat seorang manusia ini adalah pilihan hatinya sendiri. Pilihan hatinya sendiri. Kita lihat apabila manusia dapat membezakan di antara hak dan batil, sekalipun mereka itu datang daripada keluarga kafir, mereka beriman. Ibu mereka, bapa mereka orang kuat Kristian, kuat Yahudi, tetapi anaknya menjadi seorang Muslim yang kuat Islamnya. Seperti Muhammad Asad seorang Yahudi, ibunya Kristian, bapaknya Yahudi, tetapi anaknya lahir sebagai seorang Muslim dan menulis satu tafsir Quran, namanya Muhammad Asad, dan nama dalam Islam. Dia menulis dalam sebuah bukunya, menulis Rabihtu Muhammadan walam akhsar al-Masih. Rabihtu Muhammadan walam akhsar al-Masih. Saya untung Muhammad tapi saya tidak rugi Nabi Isa. Saya tidak rugi Nabi Isa tapi saya untung Nabi Muhammad. Maknanya saya masuk Islam, saya tidak menolak Isa, saya tidak menolak Musa, tapi saya untung Nabi Muhammad. Kalau saya kekalkan dalam Kristian, saya rugi Muhammad, seperti saya dapat hanya Isa, hanya Musa. Rabihtu Muhammadan walam akhsar al-Masih. Ingin disebutkan di sini bahawa itulah hidayat. Hidayat tidak dapat mengikat sesiapa pun daripada iman, tetapi maulah mereka terlebih dahulu memilihnya. Apakah apabila Allah Subhanahu wa taala tidak memberi hidayat kepada seseorang yang tidak mahu? Allah tidak berkuasa. Allah berkuasa untuk membuat sesuatu. Tetapi mengapa Allah tidak menunjukkannya lebih awal lagi untuk memperoleh hidayat? Allah tidak mahu manusia beriman dengan cara itu. Manusia beriman dengan cara paksa, Tuhan tidak mahu. Mengapa manusia ini dibiarkan dia memilih kebatilan? Apakah Tuhan suka manusia memilih kebatilan? Tuhan tidak suka. Mereka sendiri yang suka, tapi Allah merastui apa yang mereka suka. Mereka mahu terlebih dahulu, kemudian Allah membiarkan apa yang mereka mahu. Jadi oleh kerana itu Allah tidak zalim dalam menentukan soal hidayat, tetapi jalan tengah diambil oleh jalan tengah, jalan wasati yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala bagi manusia untuk hidup di sini. Walau sya'allahu, kalau Allah mahu, tapi Tuhan tidak mahu, la jama'ahum 'alal huda, nasya Allah himpunkan mereka di atas hidayat petunjuk. Fala takunanna minal jahilin. Oleh kerana itu engkau wahai Muhammad, jangan jadi seperti orang jahil lah. Jangan jadi seperti orang jahil. Orang jahil macam mana? Bila dia nak, dia tak nak kira lah apa-apa sekalipun. Berapa bayar pun dia bayar lah, pasal dia mahu. Tapi mu tak payah bayar mahal-mahal lah. Mereka mahu, tak mahu pun perlu dia apa? Biarkanlah mereka. Fala takunanna minal jahilin. Jangan jadi termasuk dalam orang jahil. Ini tidak keji Nabi, tidak celah Nabi, tetapi sikap orang yang tidak mengerti, begitulah mereka. Manusia memangnya jahil. Manusia jahil. Sifat jahil kepada manusia bukan satu sifat buruk kepada mereka. Sifat jahil hanya manusia saja boleh jadi jahil. Lain daripada manusia tak boleh. Manusia saja. Hayawan boleh kita kata dia jahil. Lembu dia jahil, memang pun dia tak pernah alim. Tak pernah alim lembu. Manusia yang pernah alim, oleh kerana itu dia ada juga jahil. Manusia ada jahil, manusia ada alim. Hayawan semuanya jahil, oleh kerana itu tak boleh kata jahil kepada dia. Sebab dia semua jahil, dia tidak ada alim baginya. Pokok-pokok pun demikian juga. Jadi oleh kerana itu orang katanya Abu Jahal ni, Nabi maki dia pasal dia Abu Jahal bapak jahil. Tidak, Jahal ni jahil. Tetapi jahil dia ni, dia boleh jadi alim kalau dia mahu. Tapi nak kekal di atas jahil pun tidak mengapa, kerana itu pilihannya. Kemudian seterusnya, innama yastajibul ladzina yasma'un. Allah.